Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, adalah berdiam diri dan jangan bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah, kerana perbuatan itu akan menghilangkan pahala Jumaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhutubu yawm al-jum'ati ansit faqad laghawt." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan daripada amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amat meliputi pengetahuannya akan segala apa yang kamu kerjakan. Saudaraku sidang Jumu'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, khatib mengingatkan diri khatib dan hadirin sekalian agar marilah sama-sama kita memperkukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara kita melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada masa yang sama kita berusaha dengan sedaya upaya menjauhi segala larangan dan tegahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahawa kehidupan yang kita nikmati selama ini semestinya disyukuri dengan cara kita meningkatkan lagi amal ibadah, di samping memperkukuhkan lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru berbekallah kita dengan sebaik-baik bekalan, iaitu takwa. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kalangan hamba-hambanya yang memperolehi keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala serta merasai kesejahteraan hidup di dunia, seterusnya menikmati makna kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat yang kekal abadi. Sidang jamaah yang dikasihi Allah, setiap insan mengharapkan yang terbaik dan sempurna. Kesempurnaan tidak akan datang tanpa ilmu dan usaha. Manusia yang sempurna ialah manusia yang memiliki jiwa yang sejahtera. Ia akan memandu diri seseorang ke arah kebaikan dan berakhlak mulia. Sifat manusia menunjukkan tahap diri sendiri dalam konteks kehidupannya. Islam adalah suatu agama yang mengambil berat mengenai adab dan tingkah laku manusia, kerana ianya sifat para nabi dan rasul. Dan adab budi pekerti yang baik
merupakan hasil daripada jiwa yang baik. Sebaliknya, jiwa yang rosak hanya akan membawa bencana kepada diri, sama ada di dunia maupun di akhirat. Ulama membahagikan jiwa atau hati kepada 3 bahagian. Yang pertamanya, jiwa yang sejahtera atau tenang, yang disebut di dalam istilah bahasa Arabnya sebagai qalbun salim, yang berarti ketenangan jiwa yang hakiki sebenarnya adalah anugerah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terserap ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman. Ketenangan jiwa bagi orang-orang yang beriman menjadikan mereka mempunyai hati yang teguh dan mantap berbanding dengan orang yang lain yang mengalami kegoncangan perasaan. Bahagian yang kedua bagi hati, jiwa yang sakit ataupun qalbun marid, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengklasifikasikan jiwa yang sakit itu di dalam doa baginda dengan memohon dijauhkan daripada perasaan sakit di dalam jiwa, seperti perasaan gelisah, sedih, lemah, malas, bakhil, pengecut, beban dengan hutang dan dikuasai manusia. Hal ini adalah menerusi sabdaan baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud daripada Sayyidina Anas ibn Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abi Talhah radhiyallahu anhu, carilah seorang anak kecil dari milikmu untuk menemaniku, yakni selama kepergianku ke Khaybar. Abu Talhah keluar membawaku bersamanya. Saat itu aku adalah seorang anak kecil yang hampir baligh. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat baginda singgah, dan aku selalu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa dengan maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat jiwa yang gelisah, jiwa yang sedih, yang malas, yang lemah, yang kikir, yang bakhil, yang pengecut, jiwa yang terlilit dengan hutang piutang, dan jiwa yang dikuasai oleh manusia. Seterusnya, jiwa yang ketiga, iaitulah jiwa yang mati, ataupun di dalam bahasa Arabnya sebagai qalbun mayyitun. Di dalam Al-Quran dan hadis baginda junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dinyatakan antara ciri-ciri jiwa yang mati ialah seseorang itu tidak mengingati Allah Subhanahu wa taala meskipun ditimpa dengan kesusahan ataupun ditimpa dengan kesenangan. Malah tidak juga rasa tersentuh apabila ada orang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan tanda manusia yang mati jiwanya juga ialah tidak terasa ingin membaca dan memahami Al-Quran, malah tidak lunak hatinya untuk menangis apabila dia teringat akan dosa-dosa yang dilakukannya. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Sidang muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, jiwa yang sejahtera ialah jiwa yang sentiasa tunduk dan patuh kepada penciptanya. Ia sentiasa ingat Allah serta beramal dengan syariat. Ini kerana dia memahami hakikat dirinya diciptakan bukan sia-sia. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti ada tugas-tugas tertentu, cuma kita yang tidak memahaminya. Apatah lagi kita sebagai makhluk yang paling sempurna diciptakan kerana akal fikiran. Kesempurnaan akal fikiran mestilah ditunjukkan dengan tindakan yang diperintahkan oleh syarak Allah Subhanahu wa taala. Kesejahteraan jiwa akan membawa kepada kejayaan di dunia dan akhirat. Sifat semula jadi insan adalah fitrah yang dikurniakan, di mana dia berusaha mencari penciptanya sendiri. Jika kita lahir mencari ibu dan ayah dan inginkan kasih sayangnya serta perhatian, maka sudah tentulah kita juga lebih perlu kepada Yang Maha Pencipta
demi mendambakan kasih sayangnya. Namun disebabkan halangan dan ujian, maka ramai yang tersesat sehingga dirasakan hidupnya sempit dan sengsara. Untuk berjaya di akhirat, setiap daripada kita perlu berusaha untuk menjadi insan sejahtera jiwanya, seperti mana yang dirakamkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Maksudnya, hari yang padanya harta benda dan anak-anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali harta benda dan anak-anak pinak dan orang-orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat sejahtera, yakni selamat daripada syirik dan penyakit-penyakit munafik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Shadaqallahul azim. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu daripada tiada kepada ada sahaja dengan tiada sebarang hikmat pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami? Mudah-mudahan ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu, seorang insan, seorang hamba-Mu yang mendapat nikmat kesejahteraan jiwa dan senantiasa mendapat keredaan daripada-Mu ya Allah, dan akhirnya layak untuk mendiami syurga-Mu ya Allah, mendapat nikmat syurga berkekalan untuk selama-lamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، شفيعا للناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك على مالكنا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة، وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدليشة ابن الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وعشيرتهم أجمعين. اللهم امنحهم الرشاد ووفقهم للسداد، وأصلح بهم العباد والبلاد، واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.